apa dipetik daripada firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada hadis-hadis kursi ya. Berkata Allah Taala, hai anak Adam, Tuhan kita berkata kepada kita, wahai kita semua anak cucu Adam. Adam dengan kita berapa tahun tuan-tuan sekalian dia? Menurut setengah ulama tarikh, antara Nabi Adam dengan kita tak sampai 10,000 tahun. Tak lama ya. Tak lama. Nabi Musa dengan kita saja 3,000 tahun. Nabi Ibrahim dengan kita lebih kurang 6,000 tahun. Nabi Adam sebelumnya tak sampai 10,000 tahun. Sedangkan dunia ini sudah berapa? Dunia ini sudah juta-juta tahun. Juta-juta. Mereka jumpa fosil dinosaur apa semua tu, million years, juta-juta tahun. Sebab itu Adam itu ketika Nabi Adam AS turun daripada langit saja dah kira era akhir zaman sudah bermula. 10,000 tahun sudah bermula era akhir zaman. Kerana makhluk penghabisan yang akan menghuni muka bumi ini, memakmurkan muka bumi ini ialah anak Adam. Yang akan nampak matahari pecah, bulan meletup, bumi digulung ialah spesies siapa? Anak Adam. Maka ini adalah golongan penghabisan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan atas muka bumi ini pengganti. Pengganti bagi yang dahulunya pernah memakmurkan muka bumi ini. Ya. Lepas itu tidak ada khalifah lain. Ya. Tidak ada khalifah lain. Apabila Nabi Adam turun saja, era akhir zaman sudah bermula. Maka apabila lahir Nabi kita SAW, Nabi akhir zaman punya penutup sudah turun. Maka eranya masuk pertengahan. Apabila keluar Imam Mahdi nanti, era akhir zaman sudah sampai kepada finalnya, penghabisannya nanti. Ya, sekarang kita sedang dalam era kedua akhir zaman, penghujungnya. Bila-bila masa saja boleh berlaku pergolakan dan boleh sampai bawa kepada tahap yang ketiga itu. Ya, jadi 10,000 tahun tu ujung aja. Daripada juta-juta tahun, wah ini benda ni panjang, 10 meter. 10 meter benda ni pendek saja, setakat 10 meter. 10 meter awak bilang pendek. Ya, pasal tali ni berapa ribu kilometer. Jadi 10 meter panjang ke pendek? Pendek ya, begitu. Hai anak Adam, ingatkan oleh kamu akan segala nikmatku yang telah aku beri nikmat atas kamu, dan sempurnakan oleh kamu akan janjiku yang aku suruhkan kepada kamu, supaya aku sempurnakan akan janji kamu dan kepadaku jua kembali kamu, dan seperti tiada engkau tahu jalan melainkan dengan dalil yang menunjukkan demikianlah tiada jalan kepada syurga melainkan dengan amal, dan seperti tiada kamu himpunkan harta melainkan dengan lelah dan payah. Baik, apa ni? Wahai anak Adam, ingatkan oleh kamu segala nikmatku yang telah aku beri nikmat atas kamu. Ingat. Allah Ta'ala suruh kita ingat atas segala nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita kenang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya tafakur ya. Ini seruan untuk tafakur. Nabi sebut tafakur sejenak lebih baik daripada ibadat setahun. Kita renung kebesaran Allah Taala, dan tafakur tu kita memikirkan secara mendalam. Secara merenung berbagai-bagai perkara. Sebab itu jangan sebut saya kat rumah boring, tak ada kerja. Allah, tak ada kerja, asyik bikin hobi. Hobinya pulanya tengok handphone. Jangan ya. Tak ada kerja, tafakur. Lagi dah baik macam-macam kita ni. Tafakur terhadap dosa-dosa kita, buat kita insaf. Tafakur terhadap nikmat Allah pada kita, buat kita sanjung Allah, puji Allah, cinta Allah, sayang Allah, nak taat kepada Allah, syukur kepada Allah Ta'ala, tak berani nak derhaka kepada Allah Ta'ala, dan hendakkan terus nikmat itu. Tafakur atas segala nikmat yang aku beri atas kamu. Ya, ingatkan nikmat Allah Ta'ala tu sangat-sangat penting. Ya, kita ingatkan Allah berikan kita berbagai-bagai. Ingat daripada terbit matahari saja. Dari pagi sampai sekarang dah berapa banyak nikmat Allah. Dari tadi sebelum subuh kita bangun sampai sekarang, tak terkira nikmat Allah. Bangun boleh celik, apa itu tidur, apa itu bangun. Badan kita juga atas kata, kok tadi boleh tak sedar, sekarang kok boleh sedar. Subhanallah, boleh sedar balik. Tuhan tak kasi sedar, tak boleh sedar. Boleh sedar, boleh buka mata. Mata boleh nampak. Kadang-kadang sedar je dah tak nampak. Ada orang pakai dia dah buta. Boleh nampak, nak bangun, boleh bangun, badan boleh bergerak. Yang orang bangun pagi dah sudah jam. Yang ada boleh jalan pergi bilik air, alhamdulillah. Bilik air ada air, bukannya tak ada air. Subhanallah, macam-macam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berus gigi, masih ada gigi, yang orang dah tak ada gigi umpamanya ya. Jadi semua tu macam-macam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk kita dapat sembahyang subuh berjemaah, kita dapat baca kitab, semua tu nikmat daripada Allah Taala. Maka kita sanggup nak derhaka tak pada Allah Taala pada hari ini?
Dan macam-macam nikmat Allah Ta'ala menunggu kita lagi pada pagi hari ini, pada sepanjang hari ini. Kita sanggup nak derhaka pada Allah Ta'ala tak? Sanggup nak membesarkan yang lain daripada Allah Ta'ala tak? Jadi ingat nikmat Allah Ta'ala pada kita, ya. Sempurnakan olehmu akan janjiku yang aku janji akan kepada kamu, supaya aku sempurnakan akan janji kamu. Ya Allah, kita sempurnakan janji kita pada Allah Ta'ala. Janji apa? Allah Ta'ala sebut, ya, dari apa dalam Al-Quran ada sebut pada hari Yaumil Mitsaq, hari mengikat janji. Sebelum kita lahir, kita semua dah dikeluarkan daripada tulang sulbi Nabi Adam. Dalam kitab Sabil Al-Idikar kita ada sebutkan perkara ini, ya. Apabila keluar kita semua di lembah dekat dengan Arafah, tidak gunung, tidak pohon, tidak lembah, tidak apa permukaan, dahan, ranting, semuanya roh anak Adam belaka. Penuh muka bumi ini, ya. Dan Allah Ta'ala minta saksi pada kita. Alastu birabbikum? Qalu bala. Adakah aku Tuhan kamu? Kita semua menyaksikan. Bahkan ya Allah, bahkan kau Tuhan kami, ya. Jadi sempurnakan janji kita. Dan janji itu dimeterai dan disimpan dalam Hajarul Aswad. Betul, kalau kita tawaf, kita baca doa apa? Mawafa'an bi'ahdika, kami datang untuk menyempurnakan janji padamu. Janji, kita semua dah janji, tidak kita sembah kecuali Allah. Dan kita hamba Allah. Jadi Allah Ta'ala yang sempurnakan janji. Sempurnakan janji kita sebagai hamba Allah. Sempurnakan janji nak taat kepada Allah Ta'ala. Dan janji kita yang berikutnya apa? Itulah la ilaha illallah. Itu janji itu. Dalam la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, bermakna tiada Tuhan tempat aku sembah, tiada Tuhan tempat aku bersandar, tiada Tuhan tempat aku patuh, tiada Tuhan tempat aku mengharap kecuali pada Allah. Itu janji dalam la ilaha illallah. Tiada Tuhan, ya, yang aku imani mentadbir segala-galanya kecuali Allah. Maka Allah Ta'ala sempurnakan janjinya pada kita. Kita taat, Allah Ta'ala janji kita dapat sekian. Kita buat apa, kita membesarkan Allah Ta'ala, Allah janji kita sekian. Kita takut pada Allah Ta'ala, tobat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala janjikan kita sekian, janjikan kita sekian. Kita penuhi, Allah Ta'ala maha memenuhi janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak mengkiri akan janji. Dan kepadaku juga kembali kamu. Sedangkan kita semua itu, di balik semua tu, kalau kita tak nak renung nikmat Allah, tak nak sempurnakan janji kepada Allah, tapi balik kepada Allah Ta'ala juga tak? Balik, dan semua tu akan ditanya. Wala tus'aluna yawma idzin anin na'im. Pasti kau akan ditanya pada hari ini tentang segala kenikmatan. Kau tak nak renung, kau tak nak ingat, kau tak nak syukur, kau tak nak sandar kepada Allah, tapi kau balik juga tak? Balik juga pada Allah, ditanya apa kita nak jawab. Kembali padaku, dan kepadaku juga kembali kamu, dan seperti tiada engkau tahu jalan melainkan dengan dalil yang menunjukkan, demikianlah tiada jalan kepada syurga melainkan dengan amal. Nak jalan kecuali ada yang menunjukkan. Tak, dalil tu apa? Dalil ialah guide, pandu, guide, dalil. Kita nak jalan, kita nak pergi mana kita nak pergi. Sekarang ya senang, ada Waze, ya Waze, Kalau dulu masih belum ada Waze, kita nak pergi tempat mana-mana lagi, kita nak pergi pendalaman di Sarawak, nak pergi pendalaman di Sabah, nak pergi pendalaman di tempat-tempat kita sajalah. Kalau tak ada orang tunjukkan, boleh tahu ke? Kan tak tahu. Mesti sebagaimana tak boleh tunjuk jalan kecuali dengan dalil, dengan penunjuk jalan, begitulah tidak ada jalan ke syurga melainkan dengan amal. Amal itulah memandu kita kepada syurga. Amal tu membawa kita kepada satu langkah kita amal dengan ikhlas. Amal tu maksudnya apa? Amal tu maknanya ibadat kepada Allah, dengan mengingat Allah, dengan membesarkan Allah, dan dengan peraturan Allah. Sembahyang tak ikut peraturan Allah. Waktunya suka-suka, wuduknya suka-suka, bacaannya suka-suka. Ya, namanya tidak amal. Sembahyang semuanya elok tapi tak kerana Allah, ya tidak amal. Sembahyang akhirat tu nak tuju Allah, nak ngadap Allah, nak nikmat Allah, nak akan jauh daripada siksa Allah. Maka dari sekarang kita amal kerana Allah. Dah amal tu kerana Allah, membesarkan Allah. Amal itu bawa kita selangkah tersimpang daripada jalan yang menjauhkan daripada Allah Ta'ala. Dan amal tu menunjukkan kita kepada syurga. Sebagaimana tidak ada jalan kecuali, tak tahu jalan kecuali dengan dalil, iaitu penunjuk jalan, guide, maka tidak ada jalan ke syurga kecuali dengan amal. Ya. Walaupun masuk syurga bukan dengan amalan kita, dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah Ta'ala diberikan ikut amalan kita. Ya. Dan seperti tiada kamu himpunkan harta melainkan dengan lelah dan payah. Betul tak? Nak harta kena lelah payah tak?
nak beli rumah yang kita ada sekarang ni lah. Rumah kita besar tak? Ya cukup lah ya. Nak rumah kita yang sederhana tu, rumah taman ke, rumah kampung kita ke, dengan kereta, satu kehidupan yang selesa lah. Boleh kerja 1 hari setengah jam. Anak pergi ofis setengah jam aja. Anak noreh setengah jam saja. Anak nyawit setengah jam aja. 1 hari setengah jam aja. Boleh terlaksana tak? Boleh dapat hasil berapa banyak 1 bulan agaknya. Kalau setengah jam kita kerjakan sawit 1 hari, anak kerjakan kebun nanas setengah jam. 1 bulan boleh dapat berapa agaknya? 13,000? 300 pun tak tahu dapat. Nah, silap-silapnya rosak lebih banyak kebun kau. Ya? Setengah-setengah jam aja. Kerja ofis pun. Anak kerja ofis, anak tak boleh lama-lama. Anak tak tahan. Paling lama anak kerja setengah jam. Bolehlah. Gajinya pun RM0.5. Allah, begitu ya. Nanti dengan kerja yang sikit gitu, boleh dapat gaji besar tak? Boleh dapat biaya hidup tak? Sara hidup? Ya tak dapat. Begitu juga nakkan syurga daripada emas. Rumah yang kita sederhana aja kena kerja paling tidak 8 jam 1 hari. Tak cukup lagi, kena overtime, kena part time, kena macam-macam lagi ya. Ini kan pula hendakkan rumah daripada emas. Daripada permata-permata, dan piala daripada emas, minumannya daripada sungai arak dan susu. Istimewa. Tak perlu kau nak kerja keras ke? Gajinya dari sisi Allah, kerjanya dari pihak kita. Gajinya itulah pahala dan syurga ganjaran daripada Allah Ta'ala. Bukan kecilnya gaji tau. Kerjanya daripada pihak kita. Tak boleh tidak. Mesti kena kerja beramal. Ya. Tak boleh tidak. Nak dapat kaya, kena himpunkan harta tak? Nak dapat sejahtera, kena himpunkan amal. Kena himpunkan amal. Ya. Dan jangan ada yang merosak amal. Di samping kita banyak amal, tapi ada dengki. Di samping ada banyak amal, tapi ada ujub. Allah. Itu semua tu yang membuat amal-amal kita hilang. Kita dah amal, kita dengki dengan orang sahaja, pahala kita pergi tempat dia, dosa dia pergi tempat kita. Itu semua yang merosakkan amal kita. Ya. Demikianlah. Tiada kamu masuk ke dalam syurga melainkan dengan sabar atas ibadat akandaku. Tidak ada hasil harta kecuali dengan penat lelah. Tidak masuk syurga kecuali dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka hampir olehmu akan dirimu kepadaku dengan mengerjakan segala sunat, dan tuntutkan olehmu akan keredaanku dengan redha segala miskin. Baik. Ini apa? Maka hampirkan olehmu daripada dirimu kepadaku dengan mengerjakan segala sunat. Baik. Ini yang semua namanya nawafil ya. Dalam sebuah hadis menyebutkan, tidaklah hambaku hampirkanku dengan apa-apa yang ku fardukan dengannya. Bermakna buat fardu belum hampir pada Allah Ta'ala. Buat fardu hanya balik modal. Ana bukan sembarang orang tahu. Ana sembahyang zuhur tak tinggal tiap-tiap hari. Mestilah. Apa pula kau nak bangga? Semua orang pun sembahyang zuhur. Budak kecil pun sembahyang zuhur. Begitu. Ana puasa Ramadan tak tinggal tau. Jangan main-main. Yelah, puasa Ramadan semua orang bukan awak seorang. Jadi itu bukan mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri Allah Ta'ala pada amalan sunat. Sehingga kan Allah Ta'ala bilang, wali-wali ni tidaklah hambaku mendekatkan diriku dengan apa yang kufardukan atasnya. Teruslah mereka melakukan amalan-amalan nawafil, iaitu amalan sunat, sampai mana? Sampai aku mencintainya. Apabila sudah aku mencintainya, jadilah pandangan yang dipandang tu dengan pandanganku, telinga yang didengar tu dengan pendengaranku, yang dibicara tu dengan tutur yang disebutkan tu adalah dengan bicaraku, dia menyentuh dengan sentuhanku, dan dia melangkah dengan langkahku. Iaitu perbuatan semua dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dia tak dia pandang kecuali yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dan yang orang lain tak dapat pandang, Allah izinkan dia dapat pandang. Itu wali-wali Allah. Dengan apa? Nawafil. Amalan-amalan sunat. Dia nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala, tak boleh tidak. Mesti dengan amalan-amalan sunnah. Dengan amalan sunnah baru boleh dekat pada Allah Ta'ala. Tak ada amalan sunnah, tak ada dekat pada Allah Ta'ala. Dengan fardu saja cukupkah? Kalau sempurna. Kalau tak sempurna, mana nak dapat pahala? Jangan kata kalau fardu saja boleh dekatkan pada Allah Ta'ala. Menunaikan kewajipan pun belum cukup lagi. Menunaikan kewajipan pun belum cukup lagi. Ya. Baik. Sembahyang sunat untuk dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Tuntut reda Allah Ta'ala dengan reda segala miskin. Nak cari reda Allah Ta'ala, kau kena reda. Raditu billahi rabban. Aku reda Allah sebagai Tuhan. Kita baca ya. Reda Allah sebagai Tuhan tu sebagai apa? Reda segala qadanya pada kita. Reda nak junjung taat kepadanya. Reda tidak kita sembah kecuali kepadanya. Ustaz Husaini dari Perlis. Ahlan wa sahlan. Mudir Mahat Tahfiz Imam Nawawi Matin di Perlis, dengan Dr. Ghazali dari
dari KL. Ahlan. Jadi cari redaku dengan reda terhadap miskin. Miskin apa? Miskin harta, miskin tidak ada itu dan ini. Bukan hanya harta saja, berbagai-bagainya pun sekali. Ahlan wa sahlan, fadal ustaz. Jemput ustaz. Jemput ke depan ustaz. Ada kursi. Ambilkan kursi depan sini. Jemput ustaz, jemput. Depan ustaz, jemput. Depan. Cari keredaanku dengan reda terhadap miskin. Allah berikan kita kemiskinan, kena reda. Kalau kita tak reda dengan miskin, Allah Ta'ala tak reda dengan kita. Kenapa disebutkan miskin di sini? Sebab itu yang paling orang tak sanggup. Apabila miskin, datanglah dengannya berbagai-bagai yang tak menyenangkan kita. Orang tak pandang kita, orang tak izin kita masuk, tak undang kita, tak apa. Hanya kita miskin. Miskin aja tau. Cuba kalau kita kaya. Walau tak ada apa benda pun, tapi kita kaya harta banyak, orang panggil kita ke depan, orang tampilkan kita, walau kita tak ada ilmu sekalipun. Walau kita jahat sekalipun, tapi kalau kita kaya, orang akan tampilkan kita boleh dapat segala-galanya. Bukan hanya kemewahan, bukan hanya itu, segala keselesaan dan kekayaan dan keselesaan dan segala layanan kalau dapat kalau kita kaya. Bukan hanya kehendak boleh beli itu dan ini tau. Penghormatan semua akan datang bersama. Pengaruh pun datang bersama. Hanya kalau kaya sahaja. Kalau miskin, gugur samanya. Layan orang pun tidak. Kadang orang undang kita pun tak nak. Tengok kita pun tak nak. Reda dengan miskin, kita dapat reda Allah. Reda dengan miskin, kita dapat reda Allah. Allah mengatakan cari keredaanku dengan reda terhadap miskin. Ya, reda terhadap gitu. Itu dalam kitab Sabilul Iqtikar, Imam Haddad ada sebutkan ya tentang Nabi Musa baca dalam lauh-lauhnya. Tengok, ya Allah, aku tengok satu kaum akhir zaman amalan mereka sikit tapi engkau reda. Allah Ta'ala bilang sebab mereka reda. Mereka reda dengan nikmat aku yang sedikit, maka aku reda mereka punya amalan sedikit. Nikmat Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala berikan kita nikmat sedikit, kita reda, Allah reda amalan kita sedikit. Walau kita tak ada banyak baca Quran, walau kita bukan bersyarah baca kitab, tapi kehidupan kita banyak terhad. Rumah kita kecil, tak macam rumah orang lain. Kereta kita buruk, tak macam kereta orang lain. Kita reda dengan Allah Ta'ala punya beri nikmat pada kita sedikit, Allah pun reda dengan amalan kita yang sedikit. Berapa banyak orang kita tengok macam amalan dunia itu tak banyak. Bukan kiai, bukan tuan guru apa, tapi matinya cemerlang. Pasal apa? Tapi hidupnya sederhana sangat. Pasal dia reda dengan Allah Ta'ala berikan dia sikit, Allah reda amalan dia walaupun sedikit. Kalau dah reda Allah, banyak amal tak reda Allah Ta'ala tak ada apa nilai. Walau sedikit amal dengan reda Allah Ta'ala, Masya Allah, naik tinggi menjulang. Naik tinggi menjulang. Jadi cari reda Allah ya. Dengan reda terhadap kemiskinan. Disebutkan kemiskinan di sini kenapa? Dengan kemiskinan macam-macam luput. Kadang-kadang dengan miskin saja mak mentua pun tak nak pandang. Jangan mak mentua, isteri pun tak nak pandang. Dan abang duduk sama awak apa sesaga emas pun saya tak ada. Tengok orang lain gelangnya. Sampai begini umpamanya ya. Allah, sampai gitu. Kalau dah kita miskin, isteri pun tak sanggup. Isteri pun tak nak begitu ya. Kalau kita miskin, masuk kedai pun kena halau dengan Cina tu. Masuk kedai barang-barang mahal kita masuk. Ada apa dia kita nak minta sedekah masuk kedai dia. Kalau tengok kita pakai baju sederhana kita masuk kedai dia, tak ada kelas, jangan masuk kedai yang kelas-kelas kalau kau tak ada kelas punya orang. Dia tak ada kasih kau masuk kalau begitu ya. Allah. Dan gemar olehmu kepada rahmatku dengan kamu duduk serta segala ulama. Nakkan rahmat Allah Ta'ala kena duduk dengan ulama. Ulama macam mana tuan-tuan sekalian? Kita dah bilang ulama tu macam-macam bahaginya ya. Ulama akhirat, ulama yang bila kita pandang dia kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama apabila duduk dengan dia tersedar kesilapan kita. Ulama apabila kita duduk dengan dia terpandu kita kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama apabila kita bersama dengan dia terbit sifat-sifat mahmudah kita dan menjadi
menjadi dapat terhakis segala sifat-sifat mazmumah kita. Ulama yang takut kepada Allah Taala, duduk kepada ulama-ulama ini, kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bahawasanya rahmatku itu tiada mencerai akan mereka itu sekejap mata jua pun. Allah, kerana rahmat Allah Taala pada ulama-ulama tak cerai. Jadi kalau ada ulama, tuan-tuan sekalian, hampir ni ulama, rahmat Allah Taala tak cerai dengan alim-alim ulama. Senantiasa mereka dapat rahmat Allah Taala. Mereka dapat ilmu tu kan dari Allah Taala, kesedaran tu kan daripada Allah Taala. Mereka dapat, yang lain cuma dapat harta benda dunia saja. Harta benda dunia tu tak ada nilai apa-apa. Tak ada naiknya tu harta benda dunia. Ada sanadnya tak? Perlu sanad tak? Company saya, kebun saya ni sanadnya sampai atas saja. Ada tak? Tak ada sanadnya. Kau beli kebun dapat geran, dah lah tu kebun kau. Kereta kita paling banyak ada sertifikat daripada Honda, daripada Toyota saja. Amal ada sanadnya. Daripada siapa? Naik daripada Rasulullah. Rasulullah yang dapat ilmu tu dapat naik dari Allah, turunkan kepada Nabi. Turun tu. Jadi duduk dengan ulama ni dapat macam-macam saluran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana puncanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rahmat Allah Taala tak putus. Bagaimana ilmu, kesedaran, keimanan semua dari Allah, maka ulama ni dapat semuanya. Maka kita jangan bercerai daripada ulama, kita tak akan bercerai dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duduk sama orang yang jual minyak wangi, paling tidak dia kasih kita coletkan sikit. Paling tidak dapat bau harumnya. Kalau duduk dengan orang tukang besi, kalau baju kita tak terbakar dengan bunga api besi tu, paling tidak kena hangit baunya. Duduk dengan ulama ni lebih pada minyak wangi tau. Lebih pada minyak wangi, mereka dapat minyak syurga. Minyak rahmat mereka dapat. Lebih pada itu. Maka kita dapat apa? Kita pun dapat percikkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Ini kita baca kitab Muhimmah, Ustaz. Kita baca kitab Muhimmah wal Mawa'idul Badi'ah. Hai anak Adam, dengar olehmu barang yang aku kata dengan sebenarnya, bahawasanya barang siapa takabur ia atas segala orang yang miskin, nescaya aku himpunkan akan dia pada hari kiamat atas rupa semut yang kecil. Allah, semut yang kecil. Semut yang kecil tak apa tau tuan-tuan sekalian. Kita kalau disebutkan semut memanglah kecil. Kenapa sebutkan semut yang kecil? Dari sekarang ya, kita kena pandang orang besar ya. Dan kita kena pandang orang kecil. Kalau kita pandang alim ulama tu, kita kena pandang mereka macam gunung. Apabila kita berhadapan dengan dia, kita kena kecutkan diri kita macam semut. Tak cukup kita pandang dia gunung tau. Kita pandang orang saleh, orang-orang yang kuat iman, kita kena pandang dia macam gunung. Kita dengar cerita Kiai Fulan, kita dengar cerita Habib Fulan, kita dengar cerita Tuan Guru sekian, kita dengar cerita Baba sekian. Oh, itu ibarat gunung tu besarnya. Tapi bila kita berhadapan dengan mereka, kita bukan hanya memandang mereka sebagai gunung, tak cukup. Kita terus kena kecutkan diri kita macam semut yang kecil dan halus itu. Tapi siapa takabur di atas hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala akan jadi seperti semut yang kecil. Semut yang kecil bermakna tahu nanti yaumil mahsyar yang orang-orang salih ni macam gunung-gunung punya besar, tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Taala. Cantik mereka bangkit dari kuburnya semua dengan cahayanya, dengan indahnya. Bangkit dari kubur saja dah hidangkan makanan, bangkit daripada kubur saja dia kasihkan persalinan pakaian, bangkit daripada kubur saja dah ada kenderaan nak bawa mereka pergi tempat mahsyar. Semua tu takkah besar tu namanya? Takkah seperti gunung-gunung tu? Takkah hebat tu namanya? Ketika itu orang yang takabur akan jadi seperti semut yang kecil. Dianya sangat kecil daripada keadaannya biasa. Dan orang-orang alim ini, orang yang bertakwa ini sangat tinggi besar kedudukannya. Berbandingnya seperti tadi kita bilang, dia gunung, aku semut. Nanti di sana kalau kita tak nak bersikap begini, kita akan betul-betul dipersemutkan oleh Allah Ta'ala yaumil akhir. Lepas tu orang sombong-sombong ya. Kita tengok aja, astagfirullah. Kau kepingin jadi semut rupanya ya. Kau kepingin jadi semut. Apa tahu kat dua dia tak kisah sebab sama geng dia banyak semua. Sama-sama sombong, sama-sama lagak, sama-sama ada kedudukan. Siapa boleh bantah kami? Siapa boleh apa macam-macam dengan kami? Siapa boleh tak umpama kami? Siapa boleh? Tengok nanti kat sana siapa boleh.
Siapa boleh. Kat sini dia ada begitu. Sama-sama dengan segala takabur akan jadi semut. Bukan hanya setakat semut dan yang lain tu jadi macam manusia. Dia semut, yang lain tu umpama gunung-gunung di akhirat nanti. Walaupun bukan fizikalnya gunung, tetapi dia punya pangkat tu lebih pada gunung-gunung nanti. Tinggi sekali, tinggi menjulang. Dia tak boleh tertengok pun orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Siapa takabur, yaumil akhir bangkit macam semut. Yang tak semut tu pun jalan nak pergi tempat perhimpunan tak tahu berapa ribu kilometer punya jauh tempat perhimpunan tu punya besar padangnya tu, sangat besar-besarnya padang mahsyar. Yang jalan kaki, yang naik kenderaan pun payah, yang jalan kaki pun payah. Ini kan pula jalan kaki tapi semut. Macam mana nak sampai? Kita nak sampai Parit Raja jalan kaki, payah. Kalau semut jalan Parit Raja jalan kaki lagi susah tak? Dia lagi susah. Dengan ada kereta boleh kena langgar, kena apa semua. Allah, begitu ya. Semut yang kecil ya. Tentang sombong dan takabur ni ya, Imam Ghazali selalu sebut dia, kalau kita nak sikap apa pun, kita tengok juara dalam sikap itu. Kalau kita masuk dalam bidang itu, tak lama kita akan jadi seperti juara itu. Kalau orang pandai main saxophone, pandai main biola, pandai main piano, pandai nyanyi, pandai berlakon, pandai buat lawak, juaranya siapa? Ramli ya. Jadi kalau kau tahu macam-macam, tak lama kau jadi macam dia. Itu juaranya. Kalau kau pandai nyanyi lagu asli, ku sangka aur umpamanya. Atau juaranya siapa tu? SM Salim. Kalau kau mahir-mahirkan, tak lama jadi tu. Kalau kau pandai masak, wah, jemput-jemput tahu masak. Nasi lemak tahu masak, kek tahu masak. Oh, juara masak siapa? Chef Wan. Kita bilang yang kita kenal lah. Banyak orang lain yang kita kenal ni ya. Yang kita kenal. Tak lama kau akan jadi chef macam dia. Begitu. Kalau takabur, juaranya siapa? Firaun. Takabur, juaranya Firaun. Itu juaranya. Tak lama, awak begini, tak lama jadilah ni. Dah nak jadi ni, dah nak jadi. Orang selalu bilangkan. Jadi kau tengok orang takabur, kau tengok dia, dah nak jadi ni, dah nak jadi. Nak jadi apa? Nak jadi Firaun. Begitu ya. Dan nak jadi Firaun. Samalah. Ada orang bawahnya. Orang bawahnya pun, lebih sudu dari kuah. Pasal apa? Tokenya. Tapi kat Malaysia ni orang pandai tambah tahu, disebut Maha Firaun. Firaun pun tak cukup, ada Maha Firaun lagi kat Malaysia ni orang sebut dia. Kalau orang sombong-sombong orang sebut dia ni Maha Firaun. Ada Maha Firaun pulanya. Tak pernah kita dengar. Dalam Quran pun tak taruh Maha Firaun, orang tambah. Tu sangkingkan Firaunnya tu sampai orang sebut Maha Firaun ya. Juara paling sombong, paling angkuh Firaun. Juara paling banyak makan. Saya kalau makan, 3 pinggan senang-senang. Juara banyak makan siapa? Keldai. Saya kalau makan banyak, tengok badan saya kuat. Bagus ya. Macam juara lah. Siapa juaranya? Keldai. Keldai ya. Juara kuat berkelamin dengan isteri. Saya perkasa begini-begini apa semua. Saya jantan kuat. Juaranya siapa? Babi. Babi paling kuat sekali sebab tu anaknya banyak ya. Juara kuat jantannya tu ialah babi. Saya lelaki kuat, lelaki perkasa. Macam juara ya. Macam juara. Juaranya siapa? Babi. Na'udzubillah min zalik. Orang takabur tu juaranya Firaun. Hati-hati. Kalau masuk bidang apa kau tengok juaranya. Kau sedang menuju kepada dia. Kalau kau tengok dia baik, bermakna kau baiklah. Juara bagi zuhud siapa? Kalau juara bagi zuhud semua, kalau kita lah zuhud pada zuhud, kalau Rasulullah yang di bawah Rasulullah, nabi-nabi lain juara zuhudnya Sayyidina Isa alaihissalam. Dan di kalangan umatnya yang juara zuhudnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau pada zaman kita sini sekarang juara zuhudnya yang kita nampak depan mata kita lah, mungkin ada yang lain, Habib Ali bin Ja'far. Jadi kalau kau zuhud, kau akan menuju kepada itu. Itu juaranya ya, juaranya ya. Juara bidang dakwah siapa? Turun Rasulullah. Juara bidang dakwah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Sayyidina Umar lah kita bilangnya ya. Juara bidang dakwah daripada kemudian berikutnya Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Juara bidang dakwah dalam zaman kita siapa? Habib Omar bin Hafiz. Ya, kita tengoklah yang kita nampak, yang orang lain nampak mungkin banyak lagi ya yang kita nampak. Habib Omar bin Hafiz. Kau terus, kalau tak jadi macam dia pun dalam alur dia ya.
Dan barang siapa merendahkan diri bagi orang yang alim, nescaya aku angkatkan akan dia di dalam dunia dan dalam akhirat. Orang alim jaga-jaga, ya disebut tadi. Duduk dengan orang alim dapat rahmat Allah Ta'ala. Siapa yang hormat dengan orang alim, merendah diri dengan orang alim, ya, kita jangan nak mengada-ngada dengan orang alim. Kita sebesar hama pun tak ada dengan dia, ya. Kita sebesar hama pun tak ada dengan macam orang alim, ya. Mereka orang tinggi, ya. Ingat, kalau kita tengah kuliah ke apa, ada orang alim datang, kita kena terus niat supaya yang aku baca ni bukan aku mengajar. Bukan aku nak tunjuk ilmu aku. Bahawasanya tengah mengajar kiai datang, tengah mengajar tuan guru datang, tengah mengajar ada Habib datang. Jangan biar dia boleh dengar lah aku ceramah bertayang. Tak, dengan niat aku baca minta dia semak. Terus kita dengan niat aku baca minta dia semak, biar dapat terus kita masuk di bawah, rendahkan diri kita di bawah dia, ya. Kita rendahkan itu. Dengan ada orang alim kita rendahkan dia, Allah akan angkat setinggi-tingginya. Tengok banyak orang amal sederhana. Cakap Arab pun tak tahu, baca kitab pun syarah tak pernah sekali. Tapi kalau dengan orang alim punya hormat, dengan orang alim punya taat, Allah angkat tinggi tak? Tinggi. Di dunia mungkin tak nampak. Daripada hari mati dah mula angkat tinggi. Pasal khidmat dengan orang alim. Satu orang perempuan, miskinah namanya. Miskin, namanya pun miskinah. Miskinah, ya. Bersih-bersihkan masjid, apa semua. Dia meninggal miskinah. Pasal dia khidmat, ya. Maka orang mimpi dia kat taman syurga bukan main cantik, baju pun bukan main lawa, glamour macam artis, ya. Wah, bukan main lawa. Orang tengok miskinah. Dia tak nak toleh. Miskinah. Dia kalau aku dah tak miskinah lagi lah, ya. Dah kaya namanya. Dah tak miskin lagi, sekarang namanya dah kaya. Dah nama kaya. Nama aku dah tak miskinah lagi lah sekarang. Allah panggil pun dia tak nak tengok. Sebab panggil miskinah dah tak kena lagi dengan dia. Pasal muliakan tempat ilmu, muliakan orang-orang alim, ya. Khidmat orang-orang alim, ya. Selagi masih ada lagi, kalau dah kita zaman sekarang ni, selagi masih ada tuan-tuan guru kita, walau 1-2 sekalipun, kasih full penghormatan. Dia ada, kita jadi bisu. Kita jadi bisu, kita tak boleh cakap. Dia ada, kita jadi lumpuh, kita tak berani bergerak. Dia ada, kita jadi pekak. Tak boleh pekak. Dia ada, kita terus buka pendengaran kita untuk dengar cakapan dia. Begitu, ya. Dengan orang alim. Kita jadikan dia terus dia punya guest of honor kita. Dan barang siapa mendatang ia bagi membukakan satu aib orang Islam, nescaya membukakan oleh Allah Ta'ala akan aibnya 70 kali aib. Allah buka aib orang, Allah Ta'ala buka aib dia. Allah buka aib dia 70 aib di akhirat nanti Allah Ta'ala bukakan. Allah Ta'ala bukakan 70 aib dia ke akhirat. Siapa boleh buka? Kita kalau tak nak Allah Ta'ala buka aib kita, 2 perkara kita kena buat. 1, tutup aib orang langsung, tutup. 2, tutup kebaikan kita. Dah buat apa jangan cerita orang, Ana ni kalau dah Quran tu tak khatam sebulan sekali, macam tak sedap lah. Kau cerita kebaikan kau pulaknya. Allah, Ana ni baru balik daripada Fatani, Ana baru balik daripada Surabaya. Dakwah, semua nak cerita orang. Kau cerita semua orang begitu, kau buka kau punya kebaikan, kat sana akhirat Allah Ta'ala tinggal buka kau punya kejelekan. Baik pun kau tutup, malu. Baik kita pun kita malu, kita buat ni pun daripada Allah Ta'ala, persembahkan pada Allah Ta'ala. Nak sebut-sebut malu, Allah Ta'ala dengar. Kita sebut entah apa, kita buat sedikit saja. Berapa butir lah amaran kita nak sebut-sebut. Allah, ya. Tak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, baik. Jadi, apa tadi? Kalau tak nak kita punya aib dibuka, jangan buka amalan baik kita dan jangan buka aib orang. Kalau dah amalan baik pun kita tak berani buka, takkanlah buruk Tuhan nak buka. Kalau dah buruk orang pun kita tutup, takkanlah buruk kita Tuhan nak dedahkan pulaknya. Begitu, ya. Tutup aib orang. Ke akhirat Allah Ta'ala tutup. Nanti bicara, ya. Kalau bicara dipanggil kita naik atas pesada, ya. Pesada tu macam stage besar begitu, ya. Naik, nanti kita pandang nun di kanan, nun di kiri, nun di belakang. Berjuta manusia semua jauh. Tak ada satu menemani kita. Kita akan menghadap Allah Ta'ala macam anak kambing yang kecil. Kita akan menghadap Allah Ta'ala. Dan nanti kemudian disoal kita satu persatu. Tak cukup ditayang lagi apa yang kita buat tu, ada dia punya gambar skrinnya semua tu. Malunya biasanya kita nampak, ini dia abang ngaji kita kat dunia dulu buat perkara begini.
Anak murid kita nampak, ustaz begini. Allah, malunya. Guru kita nampak, fulan begini. Orang kita segan, jiran Pak Imam masjid kita nampak, ini begini dengan aku berkomen hormat, rupanya buat maksiat punya orang. Allah, malunya semua nampak malu. Allah Ta'ala bukakan 70 aib dekat akhirat. Satu aib kita bukakan orang. Kalau kita bukakan orang 70 aib, kau kiralah sendiri. Begitu ya. Apa kita tak ada aib? Tapi kalau kita tutup aib orang, kita jaga, Allah Ta'ala tak nak kita aib. Ketika bicara, ada pasang skrin. Macam skrin belakang ni pasang skrin. Orang semua tak nampak. Bicara semua itu. Dalam dunia, kalau bicara begini, nama di mahkamah namanya hearing in camera. Kes pencabulan semua biasa tu, hearingnya begitu. Jadi orang luar tak boleh dengar. Hanya hakim, saksi-saksi, pendakwa dan juga yang didakwa itu. Orang lain semua tak boleh dengar. Wartawan pun tak boleh masuk. Apa semua tu. Namanya secara tertutup. Akhir kalau dah dalam dunia ada boleh begitu undang-undang, di sisi Allah Ta'ala lagi maha mulia. Secara tertutup. Jadi orang tengok apa bicara dia. Semua yang berjuta-juta tu nak tengok. Semua nak tengok. Tak ada. Tak tahu keluar dah beres dah. Ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa menghina ia akan orang yang papa, maka sungguhnya menzahir ia akan daku dengan berperang. Allah, orang papa, dia papa tu apa? Dia papa siapa yang beri? Allah. Dan dia papa di dunia. Tapi dengan papa dia tu, kalau dia redha, dia jaga adab, Nabi pun miskin. Alim-alim ulama miskin, Nabi miskin, wali-wali miskin. Tu syiar orang-orang salih ya. Kau hinakan dia, Allah Ta'ala isytihar perang. Kenapa? Kebanyakan mereka tu wali belaka. Dan wali tak banyak yang mewah-mewah. Gitu ya. Dan kalau menyakiti wali, Allah Ta'ala isytihar perang. Sebab itu ya, kalau kita tiba-tiba hidup kita porak-peranda serta-merta terbalik, terlungkup. Hati-hati. Mungkin kau ada menyakiti wali. Maka boleh jadi terbalik. Pasal apa? Kalau dah isytihar perang oleh Allah Ta'ala, habis satu pun tak boleh tinggal. Ya, baik. Dan barang siapa percaya dia akan daku, nescaya berjabat tangan akan dia oleh malaikat di dalam dunia pada batin dan di dalam akhirat itu pada zahir. Siapa percaya dia akan daku. Dia percaya pada Allah Ta'ala ataupun tawakal, serah kepada Allah Ta'ala senantiasa dijabat oleh malaikat. Sahabat Nabi Sayyidina Imran bin Husain sakit, terlentang sampai 30 tahun. Sampai orang tebuk belakang untuk kalau nak buang air besar apa semua daripada bawah dia begitu. Dalam dia sakit terlentang begitu senantiasa, nanti orang bilang, dan dalam dia sakit begitu pun tidak sedikit orang yang naik ataupun jatuh dengan berkat doa dia. Dengan doa dia. Sampai sahabat-sahabat dia tanya, wahai Sayyidina Imran, kau doalah pada Allah Ta'ala untuk kau sembuh sikit lah. Dia tak nak. Untuk diri dia tidak minta. Dia redha saja ya. Dia redha, ya, percaya kepada Allah punya janji-janji, dia percaya penuh pada Allah Ta'ala. Dia bilang dalam keadaan aku begini, hari-hari malaikat datang jabat tangan dengan aku. Begitu ya. Kerana dia percaya kepada Allah. Dalam dunia malaikat, kalau malaikat jabat dengan kita, ada ketihiran tak dapat jabat dengan manusia. Ada ketihiran tak dapat iktiraf oleh manusia. Kalau dah Allah Ta'ala perintahkan malaikat jabat dengan kita ya. Siapa tu tadi? Tawakal pada Allah Ta'ala. Percaya pada Allah. Percaya apa yang kita buat dari Allah. Percaya apa yang kita hadapi sekarang dari Allah. Percaya apa yang kita cari redha Allah. Percaya Allah Ta'ala bersama dengan hamba-hambanya. Percaya dengan penuh keimanan. Maka Allah Ta'ala akan selamatkan kita dan Allah Ta'ala akan utus malaikat jabat. Kat dunia secara batin, hatinya dijabat oleh malaikat secara batin. Kita tak nampak secara rohani. Tapi akhirat secara zahir betul-betul akan dijabat oleh malaikat. Kalau tidak, maka akan disebat oleh malaikat. Bukan dijabat tapi disebat. Wallahu alam bisawab. Setakat ini tuan-tuan sekalian, semoga Allah Ta'ala merahmati kita, tetapkan iman kita. Mudah-mudahan segala apa yang kita baca itu mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Khatimus salihati amalana wa ajalana ya Allah karim. Maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tak ada serapan, semua masih